بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي من علينا بهذا الاجتماع المبارك الذي تتنزل عليه رحمات الله وتحفه ملائكة الله، فهو حفل عظيم يمدح فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويثنى عليه فيه، ويرفع فيه ذكر هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل وعد حبيبه الأعظم وأخبر فقال مثنيا عليه مبينا رفعة قدره الشريف قائلا سبحانه ورفعنا لك ذكرك. فهذه اللقاءات هي مظهر من مظاهر هذه الرفعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Darwish membuka tausiahnya beliau dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di majlis yang penuh barakah ini, yang di dalamnya turun limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan disebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dan keagungan majlis ini menjadi mulia karena di dalamnya disebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini dikelilingi oleh para malaikat, dan yakinilah bahwasanya majlis ini mulia karena Allah sudah berfirman kepada beliau, wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh kami mengangkat derajatmu di derajat yang sangat tinggi, maka majlis ini juga menjadi majlis yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة الكرام، يا من أتيتم إلى هذا الحفل تجتمعون محبة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم هذا المجيء، وهنيئا لكم هذا الاجتماع، وهنيئا لكم هذا الحب الذي قادكم إلى هذا المجلس. فالحب يرفع صاحبه، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. فنسأل الله أن يلحقنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فينا من تقصير، وأن يرزقنا صدق المحبة حتى ندخل في أنوار هذا الحديث العظيم المرء مع من أحب. Para hadirin hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah datang ke majlis yang mulia ini, di acara yang penuh mulia ini, wahai anda semua yang telah datang ke majlis yang mulia ini karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anda yang telah duduk di sini di waktu yang tidak sebentar karena bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mengucapkan beruntunglah kalian, beruntunglah antum semua, beruntunglah anda dengan cinta ini, karena sesungguhnya cinta itu mengangkat pemiliknya. Artinya cinta itu mengangkat orang yang mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Sesungguhnya sesungguhnya seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan keteladaran kita dalam ibadah, keteladaran kita dalam salat, akan tetapi dengan modal cinta ini semoga
Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم، فهي تلحق المقصر به صلى الله عليه وسلم ببركة هذه المحبة. وكما قالوا: السالك سائر والمحب طائر. فالسالك قد يقطع بمجاهداته مسافات، ولكن بالمحبة يقطع أكثر وأكثر، فالمحب طائر. فاللهم اجعلنا من الصادقين في الحب. Sungguh kalau kita berbicara tentang cinta sangat luar biasa. Karena dengan cinta seseorang itu bisa mengangkat seseorang menuju orang yang dicintai berbeda dengan yang lainnya. Seperti yang dikatakan para salihin, as-saliku sa'ir wal muhibbu ta'ir. Orang murid, orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan segala ibadahnya, dia hanya seperti orang yang berjalan kaki. Akan tetapi orang yang ingin menuju kepada Allah dengan cinta, maka dia seperti orang yang terbang, memotong ribuan kilo, akan tetapi bisa cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cinta adalah jalan pintas kita untuk menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومما من الله به على أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة الصوفية رضي الله عنهم وألحقنا بهم حرصهم على إقامة هذه الموالد وحبهم وتعظيمهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء من القصص العجيبة في تعظيم السادة الصوفية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره سيدنا الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري. ذكر قصة عجيبة عن أحد أئمة الأشاعرة وهو سيدنا أبو الحسن ابن سمعون رضي الله عنه وأرضاه. Sebuah karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu dengan adanya para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang mengajarkan kita untuk merayakan acara yang mulia seperti ini. Sungguh mereka adalah guru-guru kita di dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam salah satu kitab para imam kita adalah Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ibn Asakir. Disebutkan di dalam kitab Tabyin Katib Al-Muftari fi Manusiba Imam Asy'ari, disebutkan satu kisah yang akan dibacakan oleh beliau. كان سيدنا أبو الحسين ابن سمعون جالسا على كرسي يلقي درسا، وجلس قريبا من كرسيه أحد تلاميذه المحبين وهو أبو الفتح القواس، وهذا التلميذ هو من الصالحين. وفي أثناء الدرس هذا التلميذ ينام، أصابه النعاس فينام وهو جالس بجانب هذا الشيخ. فتوقف الشيخ عن الدرس، أبو الحسين بن سمعون توقف عن الدرس لما نام تلميذه هكذا حتى استيقظ. فلما استيقظ تلميذه أبو الفتح القواس قال له الشيخ أبو الحسين بن سمعون، قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فلذلك أنا سكت عن الدرس حتى لا أقطع لك هذه الرؤيا وأنت ترى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مظهر عظيم من مظاهر تعظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dikisahkan salah satu dari imam ahlu sunnah wal jamaah yang bernama Abul Husain bin Sam'un, pernah suatu hari beliau datang ke majlis tausiah, dan pada waktu itu
beliau adalah seorang guru. Dan di saat beliau memberikan tausiah, ada salah satu murid beliau yang bernama Imam Abul Fatah Al-Qawwas juga duduk di situ, dan tiba-tiba beliau merasa mengantuk lalu tertidur. Murid beliau yang bernama Abul Fatah Al-Qawwas, lalu guru beliau yang bernama Abul Husain bin Sam'un menahan dari tausiahnya beliau. Lalu ketika beliau menahan tausiah beliau, beliau menunggu sampai muridnya beliau itu bangun. Di saat muridnya beliau bangun, beliau bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apakah engkau melihat di dalam mimpimu itu Rasulullah SAW?" Kata murid beliau, "Iya." Maka dari itu aku sengaja menahan kalimatku, menahan tausiahku agar aku tidak membuatmu terganggu apa yang kau lihat di dalam mimpimu dan membuatmu terpotong dari apa yang kau dapatkan di dalam mimpimu. Dan ini adalah salah satu gambaran bagaimana imam kita mengajarkan kita bagaimana kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW, sehingga walaupun Nabi Muhammad berada di dalam mimpi seseorang. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لم تنقطع خيراته وبركاته عن أمته، ولذلك يحصل للأولياء والصالحين مشاهدات ومدد وعطاء منه صلى الله عليه وسلم، فهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في ذلك ما ذكره الإمام السبكي في طبقات الشافعية، ذكر قصة عن أحد العلماء وقد كان في مكة وأراد السفر إلى بلاده وهي بلاد بعيدة. Dan termasuk dari kisah yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah terputus hubungannya dengan umatnya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah wafat di dunia, akan tetapi Nabi Muhammad tetap hidup di makamnya beliau. Beliau tetap hidup di hati kita insyaallah. Disebutkan di dalam kitab Tubaqatul Kubra karya Imam As-Subuki, salah satu ulama mendapatkan karamah. Salah satu ulama mendapatkan suatu permasalahan di dalam hidupnya. Pada waktu itu beliau berada di Mekah, ingin pulang ke Khorasan. Kalau Khorasan itu adalah salah satu kota yang ada di Iran pada zaman sekarang. فهذا الإمام أبو زيد المروزي لما أراد السفر من مكة رأى أنها مسافة بعيدة وهو كبير السن، فقال: كيف أسافر مع هذه المشقة البعيدة؟ قال: فنام فرأى في الرؤيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سيدنا جبريل، ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل: يا روح الله اصحبه، يعني اصحب هذا العالم في سفره. قال: فاستيقظت وسافرت ولم أحس بشيء من التعب، وكان هذا ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang menceritakan kisah ini beliau adalah Imam Abu Zain Al-Marwazi. Ketika itu beliau berada di Mekah, ingin pulang ke Khorasan. Seperti yang kita tahu bahwasanya jarak antara Mekah ke Khorasan sangat jauh, dan beliau ingin pulang ke Khorasan. Akan tetapi beliau melihat jarak sangat jauh dan beliau sudah tua. Bagaimana beliau bisa menahan beratnya perjalanan tersebut? Lalu pada malam itu beliau tidur dan melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya beliau. Lalu di dalam mimpinya beliau menemukan Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah Masjidil Haram dan di sampingnya ada malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Jibril, "Wahai Jibril, dampingilah dia sampai dia pulang." Setelah dia bangun, Imam Abu Zaid Al-Marwazi beliau mulai beranjak dan
memulaikan perjalanan beliau dari Mekah untuk pulang ke Khorasan. Lalu beliau mengatakan, di sepanjang perjalanan tidak aku menemukan keletihan atau capek apapun, karena beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Lihat bagaimana hubungan Nabi Muhammad SAW dengan umatnya. Nabi Muhammad tidak terputus hubungannya dengan umatnya. ومما يقوي صلة المؤمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. Termasuk hal yang memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW adalah caranya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. ومن الصيغ المباركة الصيغة الصلاة السراجية التي كان يحافظ عليها سيدنا الإمام عبد الله سراج الدين رضي الله تعالى عنه أحد أولياء الله الكبار في الشام. Termasuk sirah salawat yang penuh berkah adalah salawat yang dinamakan salawat as-sirajiyah, salawat yang biasa dilazimi oleh seorang imam Abdullah Sirajuddin, seorang ulama muhaddits besar yang berada di Syam. ونقلها عنه الشيخ نور الدين عتر رحمه الله وهو من أخص تلاميذه رضي الله عنهم أجمعين. فالشيخ نور الدين عتر أوصى بهذه الصيغة وذكر أن فيها بركات عظيمة وأنه علمها لأناس فقضيت حاجاتهم وكانت معقدة ببركة هذه الصيغة. Seorang syekh yang bernama Syekh Nuruddin Itar yang berada di Syam, beliau adalah salah satu murid dari Syekh Abdullah Sirajuddin, berwasiat bagi orang yang mempunyai hajat atau mempunyai masalah apapun di dalam hidupnya, hendaknya lah dia membaca salawat ini. وهذا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله كان عظيم الصلة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما حصل له من البشائر الكثيرة جدا حصلت له رؤيا، رأى في الرؤيا والده الشيخ نجيب ويقول تعال نذهب إلى ذلك القصر، قصر كبير مرتفع رآه في الرؤيا. Syekh Abdullah Sirajuddin adalah seorang syekh, seorang wali besar yang berada di Syam, yang merupakan seorang wali besar yang berada di Syam, mendapatkan salawat ini, mendapatkan barokah dari salawat ini di saat beliau bermimpi berjumpa dengan orang tuanya di dalam mimpi beliau. Di dalam mimpi itu beliau menemui orang tua beliau yang sudah meninggal yang bernama Syekh Najib. Beliau adalah seorang imam besar juga yang berada di Syam. Di dalam mimpi itu beliau menemukan orang tua beliau mengajak beliau masuk ke dalam sebuah istana. فمشى معه ودخل هذا القصر وإذا به مجمع الأولياء، ودخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الشيخ عبد الله سراج الدين ورأى بجانبه السيدة عائشة، وتفل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف فوقع على كتف السيدة عائشة. يقول الشيخ عبد الله سراج الدين فابتلعت هذا الريق واستيقظ وفرح فرحا عظيما بهذه البشارة، وحصلت له فتوحات عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. Dan di dalam mimpi tersebut Imam Syekh Abdullah Sirajuddin memasuki istana tersebut bersama abahnya beliau, dan di saat beliau memasuki istana tersebut beliau menemukan sungguh banyak orang, dan semua orang tersebut orang yang di dalam istana tersebut adalah para kekasih Allah. Para kekasih Allah yang sedang berkumpul di dalam istana tersebut menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad datang, muncul di tengah-tengah para aulia tersebut bersama istri-istri beliau, dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengeluarkan ludah beliau yang suci ke atas pundaknya Sayyidah Aisyah.
Dan di dalam mimpi tersebut Syekh Abdullah Sirajuddin menelan ludah beliau yang suci tersebut, dan seketika itu beliau bangun dari mimpi beliau, lalu beliau merasakan bahagia yang sangat sehingga beliau dibukakan futuh di dalam ilmu yang sangat luar biasa. وأخيرا نشكر فضيلة الشيخ بويا يحيى حفظه الله على ما يقدمه من خير وخدمة وتعليم ونصرة لمذهب أهل السنة والجماعة، أيده الله وأعانه ووفقه وهيأ له إخوة كراما يعينونه، فبارك الله بهم جميعا، وبارك الله عز وجل بكل من شارك في هذا الحفل وقدم فيه خيرا وأكرمنا جميعا بمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عطف قلبه الشريف علينا وارزقنا مددا عظيما منه صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في جميع العوالم يقظة ومناما، واجعلنا أهلا لذلك مع العافية والإكرام، والحمد لله رب العالمين. Dan pada akhirnya beliau Syekh Muhammad Darwish mengucapkan terima kasih kepada guru kita semua Buya Yahya atas perhatian beliau yang sangat luar biasa untuk acara yang mulia ini, di dalam khidmah beliau untuk umat ini, dan lazimnya beliau dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dan beliau juga berterima kasih kepada semua yang telah membantu menjayakan acara ini, dan beliau menutupi tausiah beliau dengan doa yang telah beliau bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.